Jika kegersangan hatimu akibat dosa, maka tinggalkanlah dosa tersebut. Dalam hati kita tidak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa di atas dosa. Tahu tak? Bila kita rasa, bila kita dekat dengan Allah, hati kita ni sentiasa rasa dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Pernah tak tuan-tuan rasa gersang, hati rasa gersang? Kita rasa macam kita tak ada tempat bergantung. Ni ada seorang ni duduk mesej kat saya. Salih Allah Syahmat. Ustaz, hati tengah gelisah ni Ustaz. Ustaz, hati rasa tengah gelisah ni. Rasa macam, rasa tak reti nak gambar. Waktu rasa kosong, rasa macam semua orang tak sayang dia, rasa semua orang tak mau tengok dia, rasa semua orang benci dia. Tak ada, benar tak rasa tu? Hati gersang ni. Hati gersang. Dia pergi, hati dia tak tenang, bangkit, bangun pagi tu rasa macam semua orang tak sayang kat dia. Dia pergi kerja, semua tak kena, buat kerja ni tak kena, buat ni tak kena, sebab tak kena. Dia panggil hati gersang. Tahu tak hati gersang ni punca dia apa? Dosa. Allah jauh pada dia. Kita ni bila hati dia rasa macam tu, apa kita kena buat? Kita kena banyak zikrullah. Saya pesan kat dia, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Salih Al-Syahmat. Terima kasih Ustaz, dia jawab. Esok dia mesej lagi, Ustaz tolong saya tengah gelisah ni. Maksud dia istighfar tu tak memadam kegelisahannya. Tuan faham tak ni? Patutnya jadi macam mana? Patutnya lagi dia istighfar, hati dia makin tenang. Allah sebut dalam Quran, zikir. Zikir ni akan, Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan, akan menyebabkan hati jadi tenang. Allah sebut zikir akan menyebabkan hati tenang. Tapi pasal apa dia zikir hati dia tak tenang? Sebab apa? Sebab hati penuh kotoran dosa. Satu hari seorang pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Mas'ud, saya ni hati saya gelisah hati ni. Nak buat macam mana ni hati gelisah? Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Lepas tu kata Mas'ud, kalau penyakitnya macam ni, rupanya gelisah hati ni penyakit. Kalau hati duk gelisah macam penyakit yang macam ni, dia kata pi ke 3 tempat ni, hati kamu akan jadi tenang. Pi ke 3 tempat ni, dan saya hati kamu akan jadi tenang. Ni 3 tempat yang patut kalau kita duduk tempat ni, kita buat benda ni, hati kita automatik akan jadi tenang. Yang pertama, kamu pergi duduk dalam majlis Al-Quran. Sama ada kamu dengar Quran ataupun kamu baca Quran, maka hati kamu akan jadi tenang. Quran patut bagi hati tenang. Tapi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, jawab ikhlas betul-betul daripada hati ni. Kalau kita tengah gelisah, tuan-tuan pergi baca Quran, betul-betul hati tenang ataupun tenang? Ke kita makin gelisah? Faham tak? Tuan-tuan duduk dalam kereta, tuan-tuan dengar lagu Salih Al-Syahmat, dengar lagu Keunggulan Cinta Dari Sinar Mata, contohlah. Bayar-bayar saya punya level ni, rock kapak punya time kan. Ni elok-elok apa semua, habis-habis lagu apa semua, marilah kita sama-sama mendengar bacaan Al-Quran daripada apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tukar channel lain. Cari channel lain. Pasal apa? Yang tadi dengar lagu tenang jiwa, dengar Quran serabut. Tuan-tuan faham kita cerita apa ni? Betul-betul kita macam tu dah. Kita bolehlah cakap ke orang, betul Ustaz, dengar Quran rasa tenang. Tu dia nak abang tenang, panjang suku tarik. Tapi betul-betul waktu kita duduk seorang-seorang, tuan-tuan, hati kita menjawab betul ataupun tidak apa yang kamu kata kat mulut kamu. Faham ni? Kita cipta macam-macam alasan. Salih alasan Muhammad. Dia kata apa? Tak faham. Kita baca Quran, kita tak faham. Tu yang tak boleh feel. Salih alasan Muhammad. Salih alasan Muhammad. Tak faham. Tapi berapa banyak lagu yang kita tak faham yang kita boleh feel? Tumpas air
You muskura tumhare rojane pyar. Kan faham pun. Faham tak? Ada tak apa, kita dengar lagu-lagu Islamik sikit lah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Lau kana bainana al-habib. Oh, sedap dengar. Faham tak? Tak faham juga, tapi boleh feel pun. Pasal Quran tak boleh feel. Bukan masalah Quran, bukan masalah lagu, masalah hati. Oh, cerita dah Salih Sayyidina Muhammad. Patutnya dengar Quran boleh sedap tak? Sedap. Patut dengar Quran feel. Bila hati kita jernih, hati kita bersih, bacaan Quran tu akan masuk dalam hati kita ni. Tapi masalah dia, hati kita kotor. Orang lain boleh feel dengan Quran, orang lain boleh menangis dengan Quran, kita tak boleh menangis pun dengan Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? Allah Rabbi Azim. Yang kedua, kata masuk pergi mana? Pergi duduk dalam majlis ilmu, hati kamu akan jadi tenang. Duduk dalam majlis ilmu, hati dia tenang. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tenang tak ni? Tenang tak? Tenang tak? Kamu tak anggur. Tenang tak? Oh, tenang lah, baru pukul 8 suku. Cuba pukul 9 suku lagi. Aduh, bila lah nak berhenti. Aduh, silap pula aku main hari ni. Panjang pula. Saya mana? Tak boleh nak tenang pasal apa? Tak tahu. Orang lain duduk balik semua tenang. Nyaman, berasa lapang duduk dalam majlis ilmu. Patutnya tak? Majlis ilmu, tempat kita duduk, malaikat berselerak kat dalam ni. Tuan-tuan, bila perang Badar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam perang Badar, Allah bagi tenang dekat orang-orang yang duduk dalam perang Badar.